Baik, bertemu kembali dalam Selamat Pagi Malaysia. Kepada anda semua yang baru saja menonton kami, yang baru saja buka TV, tunggu di situ kerana sekarang ni kita berada di slot yang seterusnya. Kita nak bercakap berkenaan dengan gaya hijab wanita lasak dan bergaya. Selalunya kalau kita cakap pasal tudung, apakah penggayaan yang sesuai, kerana kita sekarang ni wanita yang berkerjaya banyak. Walaupun wanita yang suri rumah juga ada tu yang perlu berjumpa dengan pelanggan mereka kerana perniagaan tudung ataupun mungkin perniagaan kuih muih dan sebagainya. Dan ini kita nak berkongsi dengan anda bagaimana sebenarnya dan juga tips-tips yang kita ingin kongsikan kepada anda untuk menggayakan tudung anda mengikut keadaan dan juga masa yang sesuai. Jadi kita nak bersama dengan tetamu kita hari ini. Kita tak nak bawa masa lagi, yang cantik molek berwarna coklat ini. Kita bawakan di studio iaitu Cik Ashikin Mustafa, ya, selaku pengurus SH Mentari Sendia Berhad. Apa khabar? Sihat, ya? Alhamdulillah. Okey, kita tak nak buang masa sekarang ni. Ibu-ibu, wanita-wanita, kakak-kakak kat luar sana yang sedang menonton Selamat Pagi Malaysia mungkin dah tak sabar sebenarnya nak dapatkan tips daripada Shikin sendiri. Bagaimana sebenarnya untuk mereka menggayakan tudung mereka sesuai dengan tempat-tempat yang mereka ingin tujui. Okey, kita mulakan mungkin ke pejabat. Okey, macam saya sendiri, saya adalah seorang pengurus SH Mentari dan saya bekerja sebagai, saya kena present company saya ataupun di site ataupun di meeting ataupun bertemu dengan staff-staff lain untuk memberikan taklimat. Jadi tudung saya kena pakai mengikut kesesuaian. Contohnya saya pergi ke site saya especially adalah power plant macam plant-plant TNB atau oil and gas. Dia takkan saya nak kena pakai tudung lilit-lilit kan. Jadi dia macam orang kata jadi macam berminyak, jadi oily. Betul. So saya akan pakai tudung yang jenis ringkas. Orang kata material dia akan jadi jenis yang cotton atau yang boleh menyerap peluh, jadi selesa sebab kita akan pakai apa orang kata safety helmet. Contohnya macam tu. Okey, kalau contohnya kita ke pejabat pula, macam inilah contoh saya kalau saya ke pejabat. Kalau misalnya saya perlu attend meeting, so tudung saya akan pakai macam ni dan saya akan add on aksesori sikit. Tudung tak semestinya kita pakai dan kita ikat saja. Kita boleh gayakan contoh macam ni. And then kita boleh letak pin, kita letak bush or any accessories. Cuma kalau saya macam nak tanya jugalah kan, kalau kadang-kadang trend kita pakai tudung ni tak sesuai dengan lokasi yang kita nak pergi. Betul. Tapi nak menggayakan juga tu sebab yalah bila kita cakap trend ni memang semua orang nak menggayakan style yang sama. Tapi contohnya macam sekarang kita tengok orang yang selalu pakai shawl, dia lilit, dia pusing. Adakah itu kita boleh mempelbagaikan gaya itu untuk memberikan kesesuaian ke tempat kita nak pergi? Betul, boleh. Sebenarnya style pemakaian tudung tidak limited pada apa style yang kita nak pakai. Itu peluang pada individu and keselesaan. So macam mana kita selesa? Kalau contohnya ada setengah orang suka pakai square adalah yang berbentuk empat segi kan. Dia pakai macam tu, dia cuma pin and diikatkan. Ada setengah orang macam saya pin dan saya akan fold ke tepi atau saya akan fold ke belakang. Contoh dia macam tu. Mengikut kesesuaian tempat yang macam Shu cakap tadi lah. Contoh kalau kita pergi mall. So kita pakailah something yang to impress. Contoh nak keluar dating ke. Macam tu lah contoh dia. So, macam di skrin kita lihat sekarang ni demo untuk? Okey, skrin yang kita yang ni tadi saya ni gaya saya di tempat kerja. So ni saya nak pergi meeting lah. Ni saya nak pergi meeting, so quite formal and then tudung saya pakai pun lebih kurang macam ni tapi saya letak di tepi jadi boleh menutup dada. Macam itu demo tu. Itu tengah demo apa tu? Okey, itu adalah demo untuk tudung pakaian. Itu shawl Itu shawl, itu white shawl. White shawl untuk daily look. Daily look. So diorang gayakan untuk daily look lah. Okey. So tudung macam ni. Saya suka material yang macam ni sebab dia nampak orang kata dia ringan. Tak panas, sesuai, tak panas. Tak panas. Jadi it's breathable lah orang kata. And then sesuai untuk ke pejabat, sesuai untuk keluar untuk penggunaan harian lah. Jadi tudung ni macam saya favorite tudung saya adalah brand daripada Bonasera. Okey. So dia brand baru. Sebenarnya kawan
kawan saya yang perkenalkan. Jadi daripada situ saya nampak Buana Sari ni macam cantik. Dia bagi and then dia dah bawa ke Malaysia. Cumanya satu lagi kita nak tanya, bentuk penggayaan tudung tu kadang-kadang muka manusia ni ada macam-macam bentuk, ada yang lonjong, Betul. ada pipinya tembam. Betul. Jadi ada kadang-kadang itu sesetengah style tu tidak kena dengan bentuk muka. Macam mana tu? Tapi nak juga pakai style. Tapi nak juga pakai nak kan. juga pakai macam mana So tu? kita kena pilih material yang sesuai. Okay. Sebab kadang-kadang ada material yang keras, kalau muka kita terlalu bila muka kita bulat, kita pakai jadi tudung tu nampak kembang. Betul. Jadi kalau macam ni dia lebih ringan. Jadi dia akan orang kata kuncup sikitlah, so nampaklah muka kita panjang. Muka saya pun tak adalah lonjong sangat, bulat juga. Jadi kena pilih yang sesuai macam Nanti tu. nak selfie pun tak payahlah cari angle. Tak payah nak cari angle, nak kena cari light, mana light on point kan, macam tu lah contohnya. Satu tips yang bermanfaat sebenarnya untuk penonton Selamat Pagi Malaysia, terutamanya kaum wanita. Tapi untuk kaum Adam juga penting sebenarnya untuk mereka tahu gaya-gaya ini kerana nak bagi hadiah kepada isteri. Yang itu betul-betul. Kekasih contohnya. Penting untuk Kekasih kita tahu isteri. Okey, mungkin boleh kongsi juga dari sudut tekstur tudung, pemilihan antara gaya-gaya yang boleh dikenakan oleh orang ramai untuk sama ada ke pejabat, sukan. Okey, betul. Okey, untuk sukan contohnya untuk sport look kan. Sport look kita lebih mementingkan pada material yang boleh menyerap peluh. Jadi yang boleh menyerap peluh selalunya macam cotton, polyester. Jadi dia ringan dan bila at least bila peluh tak ada kat kita tak adalah melekit sangat lah macam tu contoh. Cumanya bila kita nak bercakap berkenaan dengan tudung yang boleh digayakan untuk wanita yang lasak untuk bersukan, Betul. Tidak berapa banyak di pasaran. Jadi alternatif lain kebanyakan mereka akan hanya pakai bawah. Oh, tak juga. Boleh. Macam saya, kalau misalnya saya pergi ke site visit ataupun bekerja di plant, ada attend meeting ke apa, tak semestinya saya akan pakai tudung biasa, saya akan pakai turban. Nampak tak? Turban tu mudah. Jadi kita pakai orang kata inner neck, ataupun ada setengah orang dia akan pakai baju yang turtleneck sikit dan dia akan gayakan dengan turban. So turban tu memudahkan kita untuk bergerak. So, tak adalah panas sangat pakai safety helmet. Kalau kita berlari pun, even kalau kita pergi jogging, peluh tu tak ada kita rasa macam terlalu panas dan kita tak selesa. Tapi sekali lagi kita kena highlight adalah material. Mesti material yang senang untuk menyerap peluh. Kalau dari sudut warna macam mana? Okey, warna. Okey, contoh kalau kita untuk malam kan, untuk malam kita pilih colour yang lebih glamour sebab kita tak ada lighting kan. Jadi macam pilih detail yang ada beads ke atau so nampak menyerlah. So bila dia nampak menyerlah, kita pun nampak cantik lah juga at the same time. Warna-warna glamour tu macam mana tu? Okey, kalau warna glamour kita mungkin you boleh pakai platinum, Okay. gold. Selalu orang kenapa orang suka pilih hitam sebab mungkin ada setengah orang yang berkulit terang, cerah, dia akan kontrakan dengan tudung dia lah. Macam tu. Kalau contohnya ada majlis di sebelah siang, pemilihan warna yang sesuai? Ya betul, pilih colour pastel. Warna So, pastel. tak adalah nampak orang kata macam saya akan pilih colour pastel lah. So jadi dia tak ada nampak orang kata terlalu over sangat. Tapi kena pilih corak yang cantik lah. Jadi kita pilih corak-corak yang mewah. Contoh macam corak-corak yang ada pada print Versace, Chanel. Macam tu dia nampak mewah. Ada corak-corak besi sikit, mana nampak mahal. Betul-betul nampak. Ya betul. Kalau untuk penggayaan siang selalu saya buat macam tu kalau saya pergi meeting sebab first impression count. Whatever you pakai orang akan tengok, you ni daripada tudung you, daripada baju you, daripada kasut you, orang akan ambil detailing tu. Jadi macam saya bekerja sebagai pengurus, orang akan impression you ni pengurus, takkan you pakai biasa je. So bila you pakai something yang impress orang, orang akan berminat untuk bercakap dengan you. Orang akan lebih comfortable dengan you. So first impression count bagi saya. Satu lagi sebenarnya bila kita menggayakan sesuatu yang kita rasa selesa, itu akan meningkatkan rasa confident pada diri sendiri. Betul. Keyakinan diri adalah perkara yang sangat penting. Okey, contoh macam yang tengah di stylekan sekarang, ini adalah untuk daily look jugalah, and then kita boleh letak dia sebagai glamour ataupun glamour look as well. Jadi boleh nampak corak dia, kita tengok detail corak dia macam mana kan. Cumanya kita terutama wanita perlu lebih berhati-hati apabila memilih corak yang macam ni kan, kerana apabila tudungnya berat jadi pakaiannya perlu serasi dengan tudung, betul tak? Selalunya kalau macam plain, kalau misalnya baju kita polos kosong, tudung kita boleh
orang kata bercorak, bercorak berat sikit. Jadi dia akan menambah tata rias gaya kita. Terutamanya untuk wanita-wanita berkerjaya. Wanita berkerjaya ni sangat mementingkan look dia, look and appearance. Okey, mungkin terakhir katanya Cik Syukri sendiri ada beberapa nasihat yang boleh diberikan kepada penonton Selamat Pagi Malaysia? Nasihat saya, pilih material yang sesuai, pilih corak yang sesuai untuk penggayaan anda. Sebab kita tak nak kita nampak over, kita tak nak kita sekarang ni less is more. Betul. So sebab tu saya kata kalau boleh tengok IG bonasera.my. So dekat situ dia ada pelbagai jenis tudung, pelbagai jenis corak. Jadi sebab tu saya suka Bonasera. So dekat situ pun dia ada tutorial. Saya pun kadang-kadang tak ada idea kan macam nak pakai. So saya akan pergi pada tutorial macam YouTube, tengok kat IG macam mana dia orang pakai. Okey. Baik. Terima kasih Syukri kerana berkongsi dengan kami dan juga penonton Selamat Pagi Malaysia berkenaan bagaimana sebenarnya seseorang wanita itu boleh menggayakan tudung mereka mengikut tempat-tempat yang sesuai yang mereka hendak tuju. Terima kasih lagi sekali. Selamat berjaya dalam apa jua perniagaan yang diuruskan ya. Terima kasih. Okey, baik, kepada anda semua, sekiranya anda terlepas ataupun anda sudah berada di penghujung slot kita tadi, anda nak tahu lebih bagaimana sebenarnya anda boleh menggayakan tudung, anda boleh terus saja ke YouTube Radio Television Malaysia ataupun ke myclick.rtm.gov.my untuk tonton kembali slot kami sebentar tadi. Sekejap lagi kita akan bercakap berkenaan dengan petua herba, tapi sebelum itu kita nak bawa anda ziarah amal dahulu untuk melihat satu bingkisan ini berkenaan dengan satu pertubuhan ini yang membantu Persatuan Islam Buah Hatiku yang terdiri daripada anak-anak yatim. Jadi jom kita saksikan.